Dalam perjanjian Hudaibiyah, mana-mana kabilah boleh menyertai pihak Muslimin atau pihak Quraisy Mekah. Kabilah Khuza'ah menyertai pihak Muslimin, manakala kabilah Banu Bakr telah menyertai kaum Quraisy Mekah. Pada suatu hari, telah berlaku pengkhianatan yang mana orang-orang dari Banu Bakr telah menyerang dan membunuh orang-orang dari kabilah Khuza'ah kerana membalas dendam pada pembunuhan orang-orang ternama di kalangan mereka sebelum datangnya perjanjian Hudaibiyah. Abu Sufyan apabila mengetahui perkara ini, mengetahui dia sedang menghadapi masalah yang besar. Ini kerana perkara ini boleh membatalkan perjanjian Hudaibiyah. Abu Sufyan telah pergi sendiri ke Madinah dan bertemu Rasulullah SAW untuk meminta perjanjian itu diteruskan, malah mahu menambah bilangan tahun. Setiba di Madinah, Abu Sufyan telah pergi ke rumah anaknya Ummu Habibah, isteri kepada Rasulullah SAW. Ketika berada di rumah anaknya, Abu Sufyan telah duduk di atas satu hamparan, tetapi segera dirampas oleh anaknya Ummu Habibah. Tidak membenarkan Abu Sufyan duduk di atasnya. Abu Sufyan kemudian bertanya, adakah aku tidak cukup bagus untuk hamparan itu? Atau hamparan itu tidak cukup bagus untuk aku? Anaknya menjawab, aku tidak akan benarkan kamu duduk di atas hamparan kepunyaan Rasulullah SAW. Kamu tidak suci. Abu Sufyan berkata, oh, sesungguhnya kamu telah dirasuk kejahatan. Abu Sufyan pergi bertemu Rasulullah SAW dan meminta agar perjanjian itu diperbaharui. Rasulullah SAW hanya berdiam sahaja, tidak mengindahkannya. Kemudian Abu Sufyan pergi bertemu Abu Bakar, meminta agar beliau pergi mengemukakan cadangannya kepada Rasulullah SAW. Abu Bakar tidak memberi respon. Kemudian bertemu Umar, sama juga tidak mendapat layanan. Malah Abu Sufyan mengatakan Umar adalah musuh yang paling teruk. Dan akhirnya bertemu Ali. Ali berkata, Rasulullah SAW tidak akan berubah fikiran. Abu Sufyan pulang ke Mekah, tidak mencapai hajat dan berada dalam keadaan gelisah. Kisah pengkhianatan Banu Bakr adalah cukup untuk Rasulullah SAW menamatkan perjanjian. Rasulullah SAW kemudian berdoa pada Allah agar rancangan Rasulullah SAW untuk menyerang kota Mekah dirahsiakan dan tidak diketahui oleh penduduk Mekah. Rasulullah SAW pun mula membuat persiapan secara rahsia dan telah berpesan kepada setiap Muslim untuk tidak bercakap mengenainya. Pada suatu hari, Rasulullah SAW mengarahkan Ali untuk pergi ke sebuah tempat bernama Raudah Al-Qaqil. Di situ terdapat seorang wanita dan diarahkan untuk merampas daripadanya sehelai surat. Ali pergi seperti yang diarahkan. Pada mulanya wanita itu tidak mahu menyerahkan, tetapi setelah Ali mengugut beliau, surat itu pun diserahkan. Surat itu adalah dari Hatib ibni Abi Balta'ah. Surat itu adalah untuk memberitahu pihak Quraisy tentang rancangan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bertanya kepada Hatib, apakah ini wahai Hatib? Hatib menerangkan, dia hanya lakukan untuk melindungi saudaranya dan bukan kerana menentang Islam. Hatib mempunyai saudara mara di Mekah dan khawatir dengan penaklukan Mekah. Saudara maranya yang tidak mempunyai kedudukan dan perlindungan akan menjadi mangsa. Maka Hatib mahu memberi kabar amaran kepada mereka. Rasulullah SAW melepaskan dia. Umar yang berada di situ meminta izin untuk menghukum Hatib. Rasulullah SAW menjawab, beliau Hatib pernah bersama perang Badar. Allah telah membebaskan orang-orang yang ikut dalam perang Badar dengan firman-Nya, berbuatlah sesuka hati kalian kerana aku telah mengampuni kesalahan kalian. Pada awal bulan Ramadan tahun 8 Hijrah, Rasulullah SAW keluar bersama 10,000 orang tentera menuju ke Mekah. Tidak pernah lagi bilangan tentera Muslimin seramai ini. Baginda keluar secara senyap. Ketika hampir sampai ke Mekah, Baginda telah bertemu dengan bapa saudaranya Abbas Abdul Muttalib yang mahu berhijrah ke Madinah. Rasulullah SAW kemudian menyuruh dia kembali tinggal sahaja di Mekah. Pasukan Rasulullah SAW tiba di sebuah tempat bernama Mar'ah Zahran yang berada di persisiran Mekah. Pada waktu malam, Rasulullah SAW mengarahkan agar semua orang menghidupkan umbun api.
maka kelihatanlah satu pemandangan yang menggerunkan bagi penduduk Mekah. Bapa saudara Nabi iaitu Abbas pada ketika itu sedang berada bersama Abu Sufyan. Apabila Abu Sufyan melihatnya, iaitu pemandangan unggun api yang sungguh banyak, beliau bertanya apa yang sedang berlaku. Puak manakah yang bilangannya begitu ramai? Abbas berkata, itu adalah Rasulullah SAW dan pengikutnya. Abbas berkata, wahai Abu Sufyan, lebih baik kamu memeluk Islam dan sekiranya tidak, malam ini adalah malam terakhir untukmu. Abu Sufyan kemudian dibawa oleh Abbas untuk pergi bertemu Rasulullah SAW. Abbas membawa Abu Sufyan secara rahsia, tetapi telah disedari oleh Umar yang hampir sahaja dapat membunuh Abu Sufyan. Rasulullah SAW kemudian menyuruh mereka pulang dan datang pada keesokan hari. Pada keesokannya, Rasulullah SAW bertanya, wahai Abu Sufyan, bukankah tiba masanya kamu mengakui bahawa tiada Tuhan melainkan Allah? Abu Sufyan mengaku dan berkata, sekiranya ada Tuhan lain, tentulah ia telah menolongku, menghalang penaklukan Mekah oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bertanya, bukankah masa untuk kamu mengakui bahawa aku adalah pesuruh Allah? Abu Sufyan berkata, ada sesuatu di dalam hatiku yang menghalangnya. Abbas lantas berkata, wahai Abu Sufyan, peluklah Islam atau kau akan dibunuh. Maka Abu Sufyan pun memeluk Islam. Rasulullah SAW menahan Abu Sufyan dan menyuruh dibawanya ke suatu tempat yang tinggi berhampiran pintu masuk Mekah. Tujuannya adalah untuk memperlihatkan kepada Abu Sufyan ketua kaum dan kekuatan tentera muslimin. Dengan itu pihak musyrikin akan gerun dan tidak akan melawan, kerana Rasulullah SAW tidak mahu berlaku pertumpahan darah di kota suci Mekah. Pada 17 Ramadan tahun 8 Hijrah, Rasulullah SAW pun memasuki dan menawan Mekah. Kaum Quraisy tidak berani menentang. Pasukan muslimin memasuki Mekah melalui beberapa jalan masuk. Jalan masuk Khalid Al-Walid menerima sedikit tentangan, tetapi dengan mudah Khalid menewaskan mereka. Abu Sufyan hanya memerhati kemasukan tentera Islam yang mana setiap kabilah akan membawa panji mereka sendiri. Abu Sufyan bertanya siapa mereka. Maka Abbas menerangkan siapakah setiap kabilah termasuk yang membawa masuk panji berwarna hijau, iaitu kaum Muhajirin dan Ansar. Abu Sufyan berkata, nampaknya anak saudaramu telah mencapai pangkat yang tinggi. Abbas menjawab, tidak, ini adalah kerana kenabiannya. Ini adalah dari Allah. Rasulullah SAW kemudian terus berarak ke Kaabah. Setibanya di Kaabah, Rasulullah SAW kemudian melakukan tawaf di atas tunggangannya. Rasulullah SAW membersihkannya dari segala patung-patung berhala yang ada, termasuk yang ada di dalam Kaabah. Maka kesemua 360 patung telah dihapuskan. Kemudian Rasulullah SAW melaungkan takbir, tahmid dan memuji Allah. Rasulullah SAW telah diperangi dan disakiti oleh kaum musyrikin Quraisy Mekah selama 20 tahun, iaitu 13 tahun ketika baginda masih tinggal di Mekah dan 7 atau 8 tahun ketika Rasulullah SAW berada di Madinah. Tetapi Rasulullah SAW tidak membalas dendam dan tidak pula membuat perayaan seperti mana tentera-tentera lain yang menawan kota yang baru. Sebaliknya Rasulullah SAW masuk ke Mekah dengan rendah diri sambil tunduk dan membaca Al-Quran. Kemudian Rasulullah SAW memberi khutbah kepada penduduk Mekah dengan memuji Allah yang telah menewaskan musuhnya dan telah menunaikan janji dan telah membantu hamba-Nya. Kemudian Rasulullah SAW mengarahkan bahawa segala undang-undang dan tradisi Mekah kini terbatal. Segala keistimewaan dan kelebihan berdasarkan keturunan juga berakhir. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, apa yang kau rasa aku akan lakukan kepada kamu semua? Mereka menjawab, kamu adalah saudara yang mulia yang datang dari keluarga yang mulia. Rasulullah SAW kemudian membebaskan mereka semua. Rasulullah SAW mengarahkan Bilal melaungkan azan. Bilal melaungkan azan ketika berada di atas Kaabah. Rasulullah SAW juga telah menyerahkan kunci Kaabah sebagai amanah kepada Uthman bin Talha.
Rasulullah SAW juga telah mengarahkan hukuman bunuh terhadap beberapa orang Quraisy yang sebelum ini sangat memusuhi Islam. Ada beberapa yang dibunuh, tetapi ada juga beberapa yang diberi keampunan apabila mereka memohon keampunan daripada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengarahkan Khalid untuk memusnahkan berhala Uzza yang berada di Naqlah dan mengarahkan beberapa sahabat memusnahkan berhala di beberapa tempat yang lain. Setelah pembukaan Mekah, kaum Ansar merasa gelisah kerana Rasulullah SAW kini sudah pulang ke tanah air tempat beliau dilahirkan dan kini bersama kaumnya. Namun Rasulullah SAW menjelaskan kepada kaum Ansar, "Aku adalah hamba dan pesuruh Allah. Aku telah melakukan hijrah kerana Allah untuk bersama kamu. Hidup dan matiku adalah dengan kamu." Mereka menangis bertemu Rasulullah SAW dan berkata, "Kami hanya berkata demikian kerana kami cintakanmu." Rasulullah SAW berkata, "Allah dan Rasul percayakanmu." Selepas pembukaan Mekah, kaum Thaqif yang tinggal di Taif merasa terancam. Mereka merasakan mereka adalah satu golongan yang berpengaruh di tanah Arab selain kaum Quraisy. Setelah mendapat berita pembukaan Mekah, mereka pun telah mempersiapkan angkatan tentera untuk menentang kaum muslimin. Mereka telah diketuai oleh Malik ibn Auf. Malik telah mempengaruhi kaum Thaqif untuk keluar berperang dan membawa bersama-sama harta-harta, anak-anak dan ibu bapa mereka. Tujuannya adalah untuk memastikan agar mereka tidak meninggalkan medan perang. Umpama harta dan keluarga adalah cagaran dalam peperangan. Malik juga berjaya menggerakkan tentera untuk tiba dahulu ke tempat pertempuran, iaitu tempat yang bernama Autas. Rasulullah SAW mendapat perkabaran dan telah menyediakan tentera seramai 12,000. Akibat bilangan tentera yang ramai, mereka telah merasakan tidak akan dikalahkan. Ini sebenarnya satu kesilapan. Juga, ramai di kalangan tentera muslimin yang baru sahaja memeluk Islam dan tahap keimanan mereka masih rendah. Dalam perjalanan, ada beberapa muslim baru yang masih berpegang kepada kepercayaan karut lama, iaitu mereka mempercayai ada pokok yang boleh memberi suatu kuasa dan mereka telah mendewakan pokok itu. Mereka telah meminta Rasulullah SAW untuk menyediakan sebuah pokok yang lain yang boleh memberi kuasa. Rasulullah SAW marah sekali dengan permintaan mereka. "Kamu telah minta sesuatu sama seperti pengikut Musa." Tentera Thaqif telah lebih bersiap sedia, yang mana mereka telah dibahagikan kepada beberapa batalion dan mengambil persediaan di lereng-lereng bukit dan bersedia menyerang dan memanah. Setiba di Autas, tentera muslimin telah diserang hendak. Di bahagian hadapan telah diserang dengan pasukan berkuda dan kedua bahagian tepi telah diserang dengan panah dan tentera musuh sangat mahir dalam memanah. Bahagian hadapan tentera muslimin tidak dapat bertahan dan telah berundur dan barisan tepi juga telah menjadi kelam kabut. Keadaan menjadi kucar kacir dan ini menyebabkan ramai tentera muslimin telah melarikan diri. Rasulullah SAW kemudian memanggil mereka, "Wahai muslimin, datang kepadaku. Aku adalah nabimu, datang kepadaku." Tetapi mereka tetap melarikan diri, sehinggalah Rasulullah SAW mengarahkan Abbas yang mempunyai suara yang kuat untuk menyeru kaum Ansar dan Muhajirin. Mendengar tirakan Abbas, para sahabat datang menyahut, sehinggalah sekitar 100 orang datang mengelilingi Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kemudian dengan segala keberanian bergerak ke arah musuh. Abbas meriwayatkan, "Kami terpaksa menarik unta Rasulullah SAW untuk memperlahankan baginda." Kemudian Rasulullah SAW dan para sahabat memulakan pertempuran. Rasulullah SAW setelah berdoa menggenggam tanah dan melemparkan ke arah musuh. Salah seorang musuh yang kemudiannya telah memeluk Islam menceritakan kembali, apabila Rasulullah SAW melemparkan tanah tersebut, kami dapat rasakan seperti ada sesuatu memasuki mata kami dan memberi kesan kepada hati kami, seumpama ada batu kikir panas memasuki tubuh kami. Sesungguhnya Allah telah menolong kamu mencapai kemenangan dalam banyak medan-medan perang. Dan di medan perang Hunain, iaitu semasa kamu merasa megah dengan sebab bilangan kamu yang ramai, maka bilangan yang ramai itu tidak dapat mendatangkan faedah kepada kamu sedikit pun. Dan semasa kamu merasa bumi yang luas itu menjadi sempit kepada kamu, kemudian kamu berpaling undur melarikan diri.
Surah At-Taubah ayat 25. Tentera musuh kemudian mula dikalahkan dan berundur. Pengunduran mereka telah menyebabkan segala harta dan ahli keluarga mereka ditinggalkan. Rasulullah SAW telah merampas peninggalan mereka dan mengarahkan Mas'ud ibn Amr untuk mengawal segala peninggalan musuh di Ja'ranah. Bilangan harta rampasan begitu banyak sekali, dikatakan sehingga sebanyak 24,000 unta dan 40,000 lebih kambing dan beratus-ratus kilogram emas dan perak. Rasulullah SAW kemudian mengarahkan tentera muslimin berarak ke Taif untuk mengejar tentera musuh. Setibanya di Taif, tentera musuh sudah pun berkubu di sana. Serangan demi serangan dilancarkan, namun musuh tidak menyerah kalah. Serangan agak sukar untuk ditembusi. Rasulullah SAW kemudian menyaran kepada tentera musuh, sesiapa menyerah diri, mereka akan dibebaskan. Dan seramai 20 orang lebih tentera musuh telah menyerah diri dan Rasulullah SAW membebaskan mereka. Ini bagi menunjukkan ihsan dari Rasulullah SAW. Setelah beberapa ketika, Rasulullah SAW mengarahkan agar tentera muslimin untuk kembali pulang. Kami akan kembali pulang menyembah Allah, memohon keampunan Allah dan mengagungkan Allah. Rasulullah SAW kembali ke Ja'ranah dan menunggu untuk beberapa hari dengan harapan kaum Thaqif akan datang kembali menuntut harta dan keluarga peninggalan mereka agar Rasulullah SAW boleh mengajak mereka kepada Islam. Namun, mereka tidak muncul tiba. Kemudian Rasulullah SAW mula mengagihkan harta rampasan perang kepada tentera muslimin, khususnya yang datang dari Mekah dan yang baru sahaja memeluk Islam. Rasulullah SAW menyerahkan 100 ekor unta kepada yang datang kepadanya, 100 lagi apabila diminta dan seterusnya. Abu Sufyan juga telah diberi 100 ekor unta. Kemudian beliau berkata, "Aku mempunyai anak bernama Yazid." Rasulullah SAW menyerahkan 100 ekor unta lagi kepadanya. Kemudian Abu Sufyan bertanya, "Bagaimana dengan anakku Muawiyah?" Rasulullah SAW menyerahkan lagi 100 ekor unta. Berita tersebar dengan cepat bahawa Rasulullah SAW menyerahkan harta rampasan dengan begitu murah hati sehingga ramai yang datang kepada Rasulullah SAW. Sehingga berlaku perebutan. Mereka mengelilingi Rasulullah SAW dan baginda dihimpit ke sepuhun pokok sehingga selendangnya tertanggal. Keadaan agak tegang dan Rasulullah SAW berkata, "Pulangkan selendangku. Demi Allah, aku akan serahkan semuanya. Sekiranya aku memiliki segunung emas seluas gunung Tihamah, aku akan serahkan dan kamu tidak akan dapati aku dari orang yang bakhil." Kaum Ansar hanya melihat pembahagian itu dari jauh. Kaum Ansar pula tidak menerima sebarang bahagian. Maka mereka pun mula berkata-kata, "Kini Rasulullah SAW telah kembali bersama dengan kaumnya." Rasulullah SAW melebihkan mereka daripada kita dan mereka merasa tersinggung. Sehinggalah ketua mereka Sa'ad ibn Ubaidah pergi bertemu Rasulullah SAW dan mengadu pada baginda. Rasulullah SAW bertanya kepada Sa'ad, "Apa pendirianmu?" Sa'ad menjawab, "Aku dari kalangan kaumku." Maka Rasulullah SAW pun menyuruh mereka untuk berkumpul dan bertemu di suatu tempat terpencil pada malam hari. Pertemuan khas hanya dengan orang-orang Ansar. Pada pertemuan itu, Rasulullah SAW memulakan dengan memuji dan berterima kasih kepada Allah. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Tidakkah aku datang kepadamu ketika kamu dalam keadaan sesat dan Allah memberimu jalan yang lurus melaluiku? Tidakkah aku datang kepadamu ketika kamu miskin dan Allah menjadikan kamu kaya melaluiku? Tidakkah aku datang kepadamu dalam keadaan kamu bermusuhan dan Allah menyatukan kamu melalui aku?" Mereka menjawab, "Segalanya adalah milik Allah dan Rasulnya." Rasul bertanya, "Tidakkah kamu akan menjawab kembali?" Mereka menjawab, "Apa yang harus kami jawab sedangkan segalanya adalah milik Allah dan Rasulnya?" Rasulullah SAW menjawab, "Dengan nama Allah, jika kamu mahu, kamu boleh katakan dan kamu berkata benar. Dahulu kamu telah ditentang, tetapi kami menerima dan mengikuti kamu. Kamu dahulu dikhianati, tetapi kami membantumu.
kamu menjadi pelarian dan kami sediakan rumah untukmu, dan kamu miskin dan kami kayakanmu. Kemudian Rasulullah SAW menerangkan, wahai kaum Ansar, adakah kamu kecil hati kerana aku telah menyerahkan sedikit kelebihan duniawi untuk memujuk hati-hati kaum yang belum aku yakini keislaman mereka, sedangkan aku telah pun yakin dengan keislaman kamu? Adakah kamu sedih dan berkecil hati kerana mereka pulang dengan unta dan kambing, sedangkan kamu akan pulang bersama Rasulullah SAW? Demi sesungguhnya, jika bukan kerana hijrah, tentunya aku akan menjadi orang dari kalangan Ansar. Dan sekiranya orang lain mengambil satu jalan dan orang Ansar mengambil satu jalan, tentunya aku akan mengambil jalan yang dilalui oleh orang Ansar. Ya Allah, ampuni orang-orang Ansar, anak-anak Ansar dan cucu-cucu Ansar. Para sahabat dari kaum Ansar semua kemudian reda menerima Rasulullah SAW sebagai bahagian mereka. Mereka mula menangis sehingga basah janggut-janggut mereka. Kemudian telah datanglah kaum Thaqif bertemu Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, kami akan memeluk Islam. Tetapi kami sudah kehilangan seluruh harta dan keluarga kami. Keluarga kami semua adalah bersama dengan kalian sebagai hamba tawanan. Rasulullah SAW kemudian bertanya, yang manakah kamu lebih mahu, harta atau keluarga kamu? Mereka menjawab, tentunya keluarga kami. Rasulullah SAW menjawab, aku boleh serahkan kembali keluarga kalian, tetapi aku telah menyerahkannya dan membahagi-bahagikannya di kalangan pengikutku. Sekarang kamu lakukan suatu perkara. Selepas solat nanti, kamu serulah kepadaku dan pengikutku untuk memulangkan kembali ahli keluarga kalian. Mereka lakukan seperti yang disuruh. Maka serta-merta Rasulullah SAW menyerahkan kembali ahli keluarga mereka. Dan apabila para sahabat melihat tindakan Rasulullah SAW, mereka pun menyerah kembali ahli keluarga Thaqif. Berita penyebaran Islam tersebar luas di tanah Arab. Ini menyebabkan Heraklius, Raja Rom Timur merasa tidak senang. Beliau telah menyediakan 40,000 orang tentera dengan hasrat menyerang Madinah dan memusnahkan pengaruh Islam. Perihal persiapan tentera Rom telah sampai ke Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW pun mengarahkan persiapan. Peperangan ini juga diberi nama sebagai peperangan kesukaran kerana ianya sukar dari segi persiapan, dari segi kewangan, sukar dari segi musuh yang kuat, sukar dari segi cuaca dan sukar dari segi perjalanan yang jauh. Rasulullah SAW mengumpul sebanyak 30,000 orang tentera. Untuk membiayai peperangan, Rasulullah SAW memulakan pengumpulan dana dan telah meminta kaum muslimin untuk menderma. Maka para sahabat pun berlumba-lumba untuk menderma. Uthman ibn Affan menyerahkan 100 ekor unta. Kemudian Rasulullah SAW meminta lagi. Kemudian diserahkan 100 ekor lagi. Dan diminta lagi. Diserahkan 100 lagi. Dan kemudian Uthman menyerahkan shilling emas ke atas pangkuan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kemudian berkata, selepas ini tidak ada lagi yang boleh membahayakan Uthman. Dia diampunkan kerana apa yang dilakukan hari ini. Umar juga keluar dan bersedia menyerahkan separuh hartanya dan berkata, kali ini aku akan menewaskan Abu Bakar. Tetapi terkejut apabila mendapati Abu Bakar lebih pantas yang telah menyerahkan segala hartanya. Ada juga para sahabat yang miskin menderma dan mereka hanya mampu menderma beberapa dirham sahaja. Orang-orang munafik mentertawakan mereka, tetapi Allah menegur dan menghina mereka. Orang-orang munafik yang mencela sebahagian dari orang-orang yang beriman mengenai sedekah-sedekah yang mereka berikan dengan sukarela dan mencela orang-orang yang tidak dapat mengadakan apa-apa untuk disedekahkan kecuali sedikit sekadar kemampuannya, serta mereka mengejek-ngejeknya. Allah akan membalas ejekan-ejekan mereka dan bagi mereka disediakan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Surah At-Taubah ayat 79. Ada juga di kalangan orang beriman yang ingin sekali turut serta tetapi terhalang kerana kemiskinan mereka. Mereka meminta kenderaan dan bekal kepada Rasulullah SAW. Al-Quran merakamkan ucapan Rasulullah SAW. Dan tidak juga berdosa orang-orang yang ketika mereka datang kepadamu memohon supaya engkau memberi kenderaan kepada mereka.
Engkau berkata, tidak ada padaku kenderaan yang hendak kuberikan untuk membawa kamu. Mereka kembali sedang mata mereka mengalirkan air mata yang bercucuran kerana sedih bahawa mereka tidak mempunyai sesuatu pun yang hendak mereka belanjakan untuk pergi berjihad pada jalan Allah. Surah At-Taubah ayat 92. Rasulullah SAW dan tentera pun memulakan perjalanan. Rasulullah SAW mengarahkan Ali untuk tinggal dan menjaga Madinah. Ali yang bersemangat tidak mahu tinggal dan mahu turut serta. Rasulullah SAW berkata kepadanya, apakah engkau tidak reda jika engkau di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa? Beza hanya tidak ada Nabi setelah aku. Ada para sahabat yang mengatakan bahawa ada yang sengaja tidak menyertai. Rasulullah SAW menjawab, tinggalkan dia. Sekiranya ada kebaikan darinya, Allah akan memberi jalan untuk menyertai. Sekiranya tidak, maka Allah telah membebaskan bebanmu. Kemudian ada yang mengadu bahawa Abu Zar tidak menyertai. Rasulullah SAW memberi respon yang sama, iaitu tinggalkan beliau. Abu Zar sebenarnya lambat kerana binatang tunggangannya sangat perlahan. Beliau kemudian bertindak meninggalkan binatang tunggangan dan berjalan sahaja. Apabila dikabarkan oleh para sahabat melihat bayang seorang yang sedang berjalan dari jauh, Rasulullah SAW menjawab, itu adalah Abu Zar. Dia akan mati keseorangan dan dihidupkan keseorangan. Allah menguji pasukan tentera muslimin. Mereka dalam keadaan lapar sehingga sanggup memakan daun-daun tumbuhan. Mereka dalam keadaan dahaga sehingga sanggup menyembelih unta untuk mendapatkan air dalam tubuh unta tersebut, dan bibir mereka menjadi pecah kerana cuaca panas yang melampau. Mereka juga diuji apabila tiba di kawasan umat Nabi Saleh dan mendapati telaga air. Mereka menggunakan air itu untuk minum dan masak. Rasulullah SAW apabila mengetahui segera mengarahkan agar mereka membuang air itu semua kerana risaukan bala yang telah ditimpakan. Mereka hanya boleh mengambil air di tempat unta Nabi Saleh mendapatkan air dahulu. Setiba di kawasan Hijr, iaitu kawasan umat Nabi Saleh yang telah dihukum, Rasulullah SAW mengarahkan masuk dalam keadaan menangis atau paksa diri menangis. Rasulullah SAW kemudian menyegerakan perjalanan. Setelah tiba di Tabuk, Rasulullah SAW menantikan tentera musuh. Selama 10 hari menunggu dan ternyata tentera musuh tidak datang, maka Rasulullah SAW pulang kembali ke Madinah. Tentera musuh apabila mengetahui tentera muslimin seramai 30,000 orang telah menjadi gerun dan ramai yang telah menarik diri, dan akhirnya Heraklius memutuskan untuk berundur dan pulang. Berita ini telah memberi mesej politik dan reputasi yang tinggi kepada umat Islam di kalangan tanah Arab, kerana bangsa yang gah seperti Rom pun tidak berani bertempur dengan tentera Muslim. Ini juga menyebabkan banyak kabilah menyertai Islam. Dalam perjalanan pulang dari Tabuk, terdapat cubaan beberapa orang munafik untuk membunuh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW telah menyatakan beberapa nama kepada Huzaifah secara rahsia agar beliau memerhatikan gerak-geri orang-orang munafik itu. Huzaifah selepas itu digelar penyimpan rahsia Nabi. Apabila Rasulullah SAW selamat pulang, seperti biasa baginda akan ke masjid menunaikan solat 2 rakaat dan kemudian mula bertanya kepada siapa yang tidak ikut berperang dan apa alasan mereka. Ramai di kalangan munafik memberi alasan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW hanya beristighfar untuk mereka dan menyerahkan hal itu kepada Allah. Ada juga beberapa sahabat yang mempunyai alasan yang kokoh, tetapi ada 3 orang sahabat yang tidak mempunyai alasan. Ka'ab bin Malik menceritakan bahawa beliau sentiasa mengikuti peperangan kecuali Badar, tetapi kali ini beliau telah dilengahkan oleh urusan dunia. Dan akhirnya apabila tentera telah meninggalkan Madinah, Ka'ab masih lagi tidak membuat apa-apa persediaan, maka akhirnya dia tertinggal dan tidak menyertai. Rasulullah SAW apabila sampai di Tabuk teringatkan dia dan bertanya halnya. Apabila diketahui Rasulullah SAW telah pulang, Ka'ab merasa gerisah dan mula memikirkan untuk berbohong serta memberi alasan. Walaupun begitu, beliau tahu beliau akan merasa lebih bersalah lagi sekiranya berbohong. Akhirnya beliau akur, mengaku bersalah dan tidak mempunyai alasan untuk tidak mengikuti perang Tabuk. Kemudian Rasulullah SAW mengarahkan dia beredar sehingga Allah memberi keputusan.
Kemudian Rasulullah SAW mengarahkan Ka'ab bersama dua orang lagi, iaitu Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah yang tidak turut serta dalam perang Tabuk untuk diboikot. Ia adalah hukuman yang diturunkan oleh Allah. Maka bermula saat itu, tidak ada sesiapa pun dari kalangan orang Islam yang bertegur sapa dengan mereka bertiga, walaupun bersua di pasar atau di mana-mana. Mereka juga perlu memisahkan diri dengan isteri dan ahli keluarga tanpa perlu menceraikan isteri. Mereka bertiga berada dalam keadaan amat sedih dan tertekan. Boikot telah berlalu selama 50 hari. Salah seorang dari mereka dikatakan menangis hampir setiap hari. Sehinggalah pada suatu hari Rasulullah SAW memanggil Ka'ab. Setibanya Ka'ab, Rasulullah SAW tersenyum manis menyampaikan berita Allah telah memberikan keampunan kepada beliau dan rakan yang lain. Mereka merasa amat gembira sekali. Seluruh penduduk Madinah mengucapkan tahniah. Dan Allah menerima pula taubat 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka, hingga apabila bumi yang luas ini terasa sempit kepada mereka kerana mereka dipulaukan, dan hati mereka pula menjadi sempit kerana menanggung duka cita, serta mereka yakin bahawa tidak ada tempat untuk mereka lari dari kemurkaan Allah melainkan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian Allah memberi taufik serta menerima taubat mereka supaya mereka kekal bertaubat. Sesungguhnya Allah, Dialah penerima taubat lagi Maha Mengasihani. Surah At-Taubah ayat 118. Beberapa peristiwa juga berlaku, antaranya kematian Abdullah bin Ubay, Raja Najasyi dan puteri baginda Ummi Kalthum. Rasulullah SAW telah melakukan solat jenazah gaib ke atas kematian Raja Najasyi. Apabila puteri baginda Ummi Kalthum meninggal, Rasulullah SAW merasa sangat sedih. Rasulullah SAW berkata kepada Uthman, sekiranya aku mempunyai puteri ketiga, tentunya aku akan nikahkan denganmu. Pada kisah kematian Abdullah bin Ubay, walaupun Abdullah bin Ubay yang dikatakan ketua munafik yang sangat memusuhi baginda sebelum ini, baginda masih rela memberikan jubah baginda apabila diminta oleh anak Abdullah bin Ubay untuk dikafankan bersama. Malah Rasulullah SAW melakukan solat jenazah terhadapnya. Umar yang berada di situ cuba menghalang baginda. Kemudian turun ayat yang menegur perbuatan Rasulullah SAW. Ini menunjukkan Rasulullah SAW bukanlah seorang pendendam. Malah ini membuktikan baginda seorang Rasul, kerana tugas seorang Rasul adalah cuba menyelamatkan manusia dari siksaan api neraka semampu yang boleh.